Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan selamat datang kepada murid-murid tahun 6. Okey, selamat datang ke tahun 2021 dan ini merupakan tahun terakhir tahun 6 yang menggunakan KSSR, satu-satunya tahun di sekolah rendah yang masih menggunakan KSSR. Jadi, sehari ini kita akan bincang berkenaan dengan buku teks sains sekolah rendah tahun 6. Okey, KSSR. Dia bukan semula di KSSR. Rare buku ni sebab tahun lain dah tak pakai KSSR. Jadi saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan bab yang pertama. Okay, untuk awal-awal ni kita terangkan dulu bab kemahiran saintifik, di mana bab yang pertama ni kita akan belajar berkenaan dengan kemahiran proses sains secara menyeluruh dan juga kemahiran manipulatif. Kerana sebenarnya kemahiran proses sains ni kita dah belajar daripada awal lagi tu, daripada darjah-darjah sebelum ni, dan akhirnya hari ini kita akan terangkan secara menyeluruh sahaja. Okay, berkenaan dengan kemahiran proses sains dalam bab 1 ni, kemudian kemahiran manipulatif. Okay, jadi untuk hari ini saya target kita akan berkenalan dulu dengan kemahiran proses sains. Okay, jom kita tengok muka surat yang pertama. Okay, pada muka surat pertama ada menceritakan tentang satu situasi di mana Amir dan keluarganya menaiki belon panas. Okay. Mengapakah belon udara panas terbang tak sama tinggi? Amir kata. Sebelum tu mak dia cakap, Amir, lihat banyaknya belon udara. Ada yang terbang tinggi, ada yang terbang rendah. Maka dia pun kata, kenapa ada sama tinggi, ada tak sama tinggi, ada sama tinggi. Macam mana boleh tak sama tu? Itulah persoalan yang terkeluar daripada pemikiran Amir. Jadi persoalan di atas dapat diselesaikan melalui penyiasatan yang melibatkan kemahiran saintifik. Maksudnya, mereka bila dah keluar penyesoalan dalam otak dia tu, kita boleh buat eksperimen untuk mengkaji kenapa sebenarnya belon udara dia kadang-kadang ada boleh rendah, ada boleh tinggi. Awak-awak rasa semua kenapa? Kan? Adakah kena mengena dengan dia punya bentuk ke, saiz ke, bahan api ke? Jadi, kita akan menyiasat satu demi satu. Jadi, kemahiran proses sains pada muka surat yang kedua. Okay. Bagaimanakah kemahiran saintifik dapat membantu Amir nak selesaikan dia punya persoalan tadi dengan keluarga dia? Okay. Maka, kita cuba bina satu belon udara tapi yang kecilnya. Dan kita nak kaji, dikata kat situ, mari kita bina belon udara kecil untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang. Sebab kita tak tahu apa faktor dia, kan? Kita tahu-tahu ada yang tinggi, ada yang rendah, kan? Jadi kita nak tahu apa faktor dia. Jadi alat-alat dan bahan yang ada dia cakap situ, dia ada senaraikan kertas minyak, kertas keras, pembaris, pen penanda dan sebagainya lah kat situ. Jadi pada muka surat 2 ni diceritakan tentang bagaimana untuk membuat satu belon udara kecil. Kecil tu bukan maksudnya kecil sangat lah, dia saiz setengah badan kita lah. Okay. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan langkah yang keempat dan seterusnya pada muka surat 3. Okay, kalau kita perasan dekat muka surat 2 bawah tu dia tulis 1.1.1 dan 1.1.12 hingga ada tolak tu, hingga. Maksudnya ke semua kemahiran proses sains kita akan gunakan lah, cuma secara menyeluruh saja kita buat. Okay. Kita lihat pada muka surat 3 sambungan cara membuat kemahiran proses sains, membuat eksperimen ini, iaitu membuat belon udara kecil. Okay, maka yang gambar ke-8 tu menunjukkan yang itulah pun siap diletak api lilin kat tengah-tengah tu. Okay. Tengok langkah ke-9. Lepaskan belon udara kecil apabila belon itu mula terapung di udara. Bila kita biar lama-lama, bila dah terapung, kita lepaskan. Apa yang dapat kamu perhatikan sebelum belon udara kecil berjaya diterbangkan? Dia kata, sebelum nak terbang tu apa jadi? Awak akan rasa, kan? Rasa apa? Rasa panas ke? Rasa dapat dia kata apa yang kita perhatikan. Perhatikan maksudnya memerhati, boleh melibatkan penglihatan, boleh melibatkan pendengaran, bau dan rasa. Okay? Jadi kalau berdasarkan keadaan ini, saya rasa mereka akan merasa panas. Lepas tu bahagian atasnya tu mengembang, kan, ditolak oleh haba daripada lilin dan akhirnya dia akan terbang. Kan? Jadi berikan inferen berdasarkan pemerhatian. Kenapa belon udara tu boleh terbang? Ingat, berikan inferen maksudnya sebab daripada pemerhatian. Dan kemudian kawan dia kata, mari kita lakukan eksperimen. Jadi eksperimen ni sebenarnya agak menarik, cuma perlukan bahan yang betul dan saiz yang betul, kerana kalau kita salah buat nanti dia tak naik. Tengoklah.
Mari kita tengok eksperimen. Tadi tu dia cuma kaji je, cuma buat je macam mana boleh terbang kan. Sekarang ni kita nak tengok eksperimen pertama. Okey, saiz belon udara kecil. Kita cuba tengok dari segi saiz. Tadi kita buat satu je. Yang ni kita nak buat saiz yang berbeza-beza. Okey, penyataan masalahnya adalah, adakah saiz belon udara kecil boleh mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang? Maksudnya betul ke saiz kalau berbeza nanti dia boleh terbang lebih lama atau lebih cepat, lebih besar lebih lama ke, lebih kecil lebih cepat ke? Macam mana? Jadi cikgu dia pun berkata, apakah hipotesis yang hendak diuji? Semakin bertambah besar saiz belon udara kecil, semakin bertambah tempoh masa belon udara kecil mengembang. Yang seorang tu kata semakin besar, makin lama lah terbang. Itu adalah hipotesis yang dibuat, semakin-semakin. Okay, kemudian oleh itu pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah saiz belon udara kecil. Maksudnya saiz tu dia nak ubah-ubah, dimanipulasikan. Manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah tempoh masa belon udara kecil boleh terbang. Tengok sejauh mana boleh terbang, selama mana dia boleh terbang kan. Pemboleh ubah dimalarkan ialah jenis kertas yang digunakan untuk membina kubah belon udara kecil. Maksudnya kalau kita nak kaji tentang saiz, yang lain kita kena malarkan ataupun kita kena tetapkan. Jadi yang tak sama tadi yang dimanipulasikan saiz saja. Bahan yang digunakan semua sama. Okey. Inilah contoh bahan-bahannya. Kat situ ada tulis berfikir sejenak apakah pemboleh ubah lain yang boleh dimalarkan. Banyak lagi Contohnya kawasan tempat yang sama, janganlah satu tu buat dekat tempat yang berangin, satu lagi buat dekat tempat yang dalam makmal. Kita kena buat tempat yang sama. Dan sebagainya lah. Okay, langkah-langkah. Kita tengok langkah yang dilakukan. Dia buat 3 belon udara yang kecil tu, tetapi saiz yang berbeza, iaitu saiz A, saiz B dan saiz C. 2. Dia uji belon itu dengan diterbangkan A dulu. Kemudian dia catatkan masa penerbangan yang A tadi bermula dari belon udara terapung ke kita pegang kan. Bila dia kita lepas dia terapung tu, sampailah dia menjejakkan kaki ke bumi. Bila dia menjejakkan ke bumi, dia tak ada kaki dia menjejak sehingga dia jatuh ke permukaan bumi. Dia sentuh sikit je bahagian mana-mana, kita terus matikan masa. Kemudian kita ulang pula dengan belon udara B dan C pula. Maka keluarlah kotak ataupun jadual pemerhatian untuk kita isikan. Jadi belon udara kecil saiz A, B, C, kita tulis saiz dekat situ dan kemudian tempoh masa. Okey, dalam jadual biasanya sebelah kiri adalah PM dan sebelah kanan adalah PB atau pemboleh manipulasi dan bergerak balas. Okey, itu kena sentiasa ingat. Cuma bila kita tulis jawapan kalau PM atau PB mengawal pemboleh ubah tu nanti, kita mungkin kena tambah-tambah sikit perkataan. Okey, sebab nak bagi dia betul-betul tepat lah. Okay. Tengok pada keadaan lah. Okay, seterusnya pada muka surat yang seterusnya, ada persoalan ditanyakan berdasarkan eksperimen tadi. Soalannya, yang pertama, apakah pemerhatian kamu selepas belon udara kecil diterbangkan? Apa yang kita nampak? Kita dah terbangkan tu, apa kita nampak dengan belon udara kecil tu? Adakah dia lama, lagi kecil lagi lama ke, lagi besar lagi lama kan? Kemudian kita berikan inferen berdasarkan pemerhatian kamu. Maksudnya kenapa? Contoh, kalau yang pertama tadi jawapan dia, belon udara yang kecil lebih lama terbang berbanding yang besar. Okey. Kemudian inferen dia, kerana belon udara kecil sangat ringan dan mudah diterbangkan dan lambat untuk turun. Contoh kan macam tu. Kemudian apakah saiz belon udara kecil yang mampu terbang dalam tempoh masa yang paling panjang? Yang ketiga ni dia kira soalan dia. Dia tanya, adakah saiz belon tu yang mana? Yang besar ke yang kecil? Yang boleh menyebabkan tempoh masa dia paling panjang. Yang keempat, apakah hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas? Hubungan, bila ayat hubungan mesti ada semakin-semakin. Dan yang kelima, apakah definisi secara operasi, DSO, ataupun definisi operasi sekarang ni kita panggil DSO lah. Tempoh masa penerbangan bagi belon udara kecil. Okay, sebenarnya macam ni. Kita tengok soalan pertama, apakah pemerhatian kamu selepas belon udara kecil diterbangkan? Okay, kita ambil satu contoh. Kadang-kadang dia tak sama, kadang-kadang dia sama. Macam hipotesis tadi dikata lagi besar lagi lama kan? Okay, cuba kalau dalam jawapan ni berdasarkan eksperimen, saya rasa lagi kecil lagi lama. Contoh lagi kecil lagi lama terbang. Jadi soalan pertama saya akan jawab macam ni. Belon udara A yang paling kecil terbang lebih lama berbanding B dan C.
Inferen, jawapan kedua. Belon udara A lebih ringan. Ataupun kerana belon udara A lebih ringan. Okey. 3. Saiz belon udara, saya jawab belon udara kecil. Ataupun belon udara A yang paling kecil lah. Okey. Yang keempat, apakah hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan variabel? Semakin kecil saiz belon udara, semakin kecil ataupun semakin lama, semula. Semakin kecil saiz belon udara, semakin lama masa belon udara terbang. Okey. Dan kemudian yang kelima, apakah definisi secara operasi tempoh masa penerbangan belon udara tu? Definisi secara operasi tempoh masa tu maksudnya catatan masa daripada mula dilepaskan sehingga jatuh ke tanah. Catatan masa daripada mula belon udara dilepaskan sehingga jatuh ke tanah. Itu DSO dia. Tapi ayat kena buat macam ni. Tempoh masa penerbangan bagi belon udara kecil ialah, ataupun tempoh masa penerbangan bagi belon udara kecil adalah, baru sambung ayat tadi. Masa yang diambil ataupun masa yang dicatat dari mula dilepaskan sehingga jatuh ke tanah. Ayat dia macam tu. Mesti kena buat ayat depan tu untuk DSO. Okey. Jadi, adakah hipotesis diterima ataupun ditolak? Kalau dalam eksperimen yang saya jawab tadi hipotesis dia lagi besar, lagi lama kan? Jadi, hipotesis ditolak ataupun tidak diterima. Yang kedua, saiz belon udara kecil, tempoh masa penerbangan belon udara. Apa tu? Saiz belon udara kecil. Apa dia? Tempoh masa penerbangan belon udara. Maksudnya, saiz belon udara, apa nak kena kat situ? Kesimpulannya kita tengok bawah. Yang ketiga, semakin besar saiz belon udara kecil, semakin kurang ataupun semakin sedikit tempoh belon ini boleh terbang. Itu jawapan saya lah. Sebab masa saya buat eksperimen hari tu macam tu. Jadi kalau jawapan awak tengok eksperimen awak yang besar lagi lama terbang, jadi awak kena tukar ayat kat situ. Okey. Jadi semakin besar saiz belon udara kecil, semakin lama tempoh ini boleh terbang. Okay, kalau masa hipotesis, awak boleh jawab salah satu, mana-mana tak kisah. Tapi masa kesimpulan, pastikan jawapan yang betul. Okay. Kemudian, murid-murid, di sini terdapat pelbagai saiz dan warna belon udara kecil. Cuba kelaskan belon udara kecil ini berdasarkan ciri-ciri yang kamu perhatikan. Okey, jadi kat sini dia suruh pula membuat aktiviti pengkelasan. Okey. Jadi kebat dia kat sini, ramalkan tempoh masa belon udara kecil terbang sekiranya kepingan plastik digunakan menggantikan kertas keras. Tadi dia dah ubah dari segi saiz. Sekarang ni dia tanya, habis kalau kita ubah kertas dia, macam mana? Adakah lagi lama kalau kita guna plastik? Itulah persoalan yang cuba disampaikan. Jadi saya rasa untuk hari ini kita cuma membincangkan berkenaan eksperimen yang pertama ni, iaitu bagaimanakah saiz belon udara boleh mempengaruhi lama masa dia untuk terbang tu. Okey, jadi itu saja. Kita akan sambung pada kelas akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.